pewarna bukan benda sihat pun, tu yang cepat mampus. Jantung, darah tinggi, kencing manis, tak apa, 5 serangkai, 10 serangkai, 3 serangkai, apa benda lah. Antaranya pewarna lah, tu jangan gemuk sangat. Semua orang perempuan, sikit-sikit nak warna. Kalau warna yang original, warna pandan, okey. Sirap tu gagah lah nama sirap. Saja-saja beli sebut pewarna tak payah. Saya nak nasihat itu ya kan. Nak pakai warna kan lantak lah, minum baju warna terus. Pasal apa? Tengok pula siapa buat pewarna ni. Made in mana? Saudi Arabia? UAE. Ada UAE ya? Ada. Syria, Lebanon, Perancis, London, Paris, New York. Tengoklah tempat-tempat pembuat tu. Atau kadang-kadang jenis nak wangi-wangi. Bubuh kek pun esen banana, esen vanila, esen tak ada esen tak boleh minum ke? Esen tu buat mana nanti jumpa depan. Kena tengok. Esen ni buat pada apa? Duduk mamal baru tahu. Nanti kita sembang mak tu. Tak habis. Lagi konau pula. Baru duk cerita air 2 kelas tak cerita lagi. Okey, saya jawab tu masalah nila ni. Ada soalan lain kita tu masih buat air. Saya layanlah kalau buat air. Ada. Ditapis dengan proses semula jadi. Maksudnya macam mana semula jadi tu? Okey. Masuk dalam tanah apa kan? Ya. Kecil. Ya. Bagus soalan tu. Air yang tapisan semula jadi. Okey. Tengok maklumat ni suatu masa dulu maklumat ni apa ya? Lembaga kesihatan orang tak panggil lembaga. Apa? Kementerian Kesihatan Malaysia. Tuan-tuan biasa tengok kecil-kecil tu. Saya sebut ni zaman saya kecil-kecil. Kan dulu mana ada sistem tandas yang baik kan. Kalau tidur kampung lah atas bukit, jamban bawah korek telaga. Betul? Faham tak? Faham saya nak sebut apa? Itulah proses tapisan semula jadi. Soalan Ustaz ni jadi korek tambah ni jamban. Tuan-tuan korek telaga sini. Bukan jauh pun. Ni jamban, ni lubang jamban. Korek itu telaga. Air mata air pun katalah ada kan. Lepas tu takung. Pula tu bukan banyak, sikit je. Ada lah. Tapi bila cedok, cedok keluar. Dan tak adalah najis yang jatuh. Soalannya, tu air tu main mana? Duduk pula jamban, lubang tahi, 3-4 tong 3-4 takungan tahi Boleh jadi tak air yang bawah ni, telaga ni adalah air tahi? Boleh jadi tak? Air tapisan tu. Tapi tapisan apa nama dia? Tapisan semula jadi. Tapisan semua Allah Ta'ala jadi. Asal ayat semula jadi tu tak faham tu tak? Dengar tu. Okey, soal. Tuan-tuan kena jawab tu lah. Suci air tu. Pasal apa suci? Pasal made in Allah Ta'ala. Yang mana made in Allah Ta'ala, tapisan daripada tanah, Allah Ta'ala buat tanah memang clear. Cuma nak tengok clear tak clear, kaedah kembali pada asal lah. Air yang kita korek telaga tu bau tahi tak? Kalau bau tahi lah. Macam tu lah pula. Dah bau tahi lah. Atas memang ada tuang tahi. Tengok keluar clear ni, kuning tu. Macam-macam colour keluar. Air tahi lah tuan-tuan. Kena tengok sifat air tu. Tu yang disuruh rasa komo. Untuk wuduk kan disuruh gitu kan. Rasa dengan tangan untuk tengok licin tak licin. Lepas tu komo, tengok rasa apa-apa. Ada seplek-plek. Lepas tu tu bab wuduk. Siapa? Nak tengok ada bau tak ada. Pasal nak kesan status air tu. Air tu mutlak tak mutlak. Ambil air. Lepas tu lain dah tu. Kalau lain tu macam mana kita bicara dulu? Sebabkan belerang, sebabkan bau tanah. Kalau benda-benda yang tempat bertanggungan, tempat lalu dia, itunya ialah baunya, tak ada masalah. Tapi kalau bau tu najis lah kan. Itu yang antara najis berlendir. Antara najis lah bau bangkai bau najis bau tahi, bau kencing, buah bau tu, bau urin apa. Kalau tuan-tuan
nak patuh kesihatan, ambil spesimen air tu, buat pergi ini kesihatan, pergi cek tengok. Tu satu hal lah kalau nak cek dengan cara macam tu kan. Yang ni kalau kita tak payah cek pakai alat, pakai deri orang salah pergi. Clear. Walaupun atas jamban 10 jamban ada, bawah korek telaga suci. Kalau tak ada perubahan warna, bau, rasa, tu proses mula jadi tu. Tapi kalau ambil tanah ni buah dalam balang dengan proses tadilah kumbahan tu. Macam mana? Itu bukan semula jadi Itu you kasih jadi punya. Itu mesti syarat tadi apa? Takut tengok besar. Masa saya jawab soalan. Best soalan tu. Ada lain? Soalan macam tu lah best bawa orang ngaji. Ini soalan Allah. Tak ada? Okey. Baik, selesai. Dan qadar 2 kolah tu. Yang ni yang kita nak tengok ni. Berapa 2 kolah ni? Dia nak sebut dengan timbangan dulu. Kadar 2 kolah tu 500 ritil. Ritil ni kalau terjemah ke Melayu kita kati. Kati pun bukan kati sistem British. Bukan kati sistem metrik. Sistem British berapa? Kati 12 tahir, betul? Satu kati 12 tahir, betul? Demo ni bukan tahulah metrik kan, lupa lah sistem British. Padahal British jajah punya lama. Saja usik-usik tu kan. Maklumat sikit. Sistem metrik berapa satu kati? 600 gram. Baghdad berapa satu kati? Please don't ask me, I don't know, you know. Saya kata apa? Saya tak tahu berapa kati Baghdad tu. Macam mana pun kalau atas kiraan zakat, satu gantang berapa gantang wadat? Kalau kira dengan kilo, gantang pun kalau ikut benda bersukat kan, cuma di convert yang dia dalam bentuk timbangan yang kita bayar zakat segantang beras tu, yang RM7 tu, itu RM1 dah transfer pula, convert pula ke duit. Ini hak kalau convert yang dia dalam bentuk kilo, asalnya gantang benda bersukat, lepas tu ke kilo kan dia, berapa kilo tu? Ada maklumat? Kita sampai tak ada maklumat itu. Maklumat sains tak ada, maklumat matematik tak ada, geografi tak ada. Apa punya maklumat dah? Maklumat agama tak ada. Saya kerti sains saya dah sebut. Ni maklumat agama ni. Berapa? RM7 tu berapa gram? Dia 3 kilo. Bukan gantang Malaysia tu, gantang Malaysia tu. Gantang Malaysia 3,5 kilo. Betul? Tu pun tak ambil tahu. Ya Allah, teruk orang ni. Diorang beli 10 kilo tu tak tahu gantang. Malaysia kalau sebut gantang 3,5 kilo. Siam kalau orang kata sebut satu gantang dia 4 kilo. Itu Siam. Malaysia, Malay ni, apa yang sebut? Gantang, saya dah sebut gantang tu, gantang bayar zakat tu berapa ringgit? Berapa kilo? Kalau dulu 3 kati 12 tail. Kalau dengan gram 2 kilo 225. 64. Lebih kurang 2 kilo 400 gram. Saya bundarkan pada ratus yang hampir lah. Gram hampir, ratus gram. Gram lah kan. Ratus gram yang hampir. Bukan kilogram yang hampir, gram yang hampir. 2 kilo 400 gram. Satu cupak tu lebih kurang sekati. 3 kati 12 tahil lah. 3 kati 12 tahil ya. Kalau 3 kati apa? 6, 12, 18. 12 tahil. Satu kati apa tahil? 16 tahil bukan 12. Ada faktor silap, ada silap. Satu kaki 12 inci. Inci buat 12. Okey, silap fakta dia kot saya selebut tadi. Kok ada orang tegur betul-betul saya perasan ni. Satu kati 16 tahil. Jadi kalau 12 tahil 3/4. Jadi 3/4 dengan 600 gram ialah 450 gram. Jadi 3 kati 600 gram, 6 18, 6 kali 3. Lepas tu campur dengan 450 gram. Berapa? Tu 2 kilo 250 gram. Tu. Tak tahu kira tulis yang kertas manual tu. Dah tak boleh nak congak. Sehari pun nak congak. Sehari pun nak congak tu. Pasal nak kira kolah. Matematik pernah belajar congak tu. Tu tak lulus matematik tu masuk kelas sastra dulu tu. Saja saya usik tu. Kita pakai matematik, belajar matematik bodoh tu je. Padahal pakai dalam syarak. Peraid kita pakai.
Tapi peraik tak mengaji. Ngaji matematik kan. Saja saya nak entok tu kan. Kita kena bangga sangat ngaji matematik. Yang syariat tak mau ngaji. Ni pun alah ustaz ni duk kira apa dah. Ni ajar syariat nak pakai ni. Mula nak macam ngamuk. Kamu nak sebut. Kena ambil berat tu. Dulu susah payah belajar pecahan lah apa-apalah, perpuluhan apa. Habis apa tak pakai? Buang gitu kan. Habis kau tak Jepun ni. Jepun juga untung. Saja usik itu. Cerita apa ni? Jadi 2 kilo 250 gram. Tu saya pundakkan pada ratus. Tu pun saya lajak banyak tu. Kalau 2 kilo 250 gram pada gram yang hampir, ratus yang hampir tu, 2 kilo 300 lah. Semua sedap kan angka sikit, 2 kilo 400. Jadi anggaplah satu cupak ialah 600 gram. Satu kati itu ialah satu cupak. Lagipun 3 kati 12 tahir. Memang 12 dekat dengan 16 lah. Dekat dengan, kalau 6 kali 4, 4 kati 6 kali 4, 2 kilo 400. Tak faham sudah saya kira apa tu. You tak follow me, you don't know. Pasal pengajian dia kena konsentrasi. Tuan-tuan pun tak lulus sekolah kebangsaan tu, macam mana elok? Tak konsentrasi tu. Ajar matematik tak lulus. Bukan sastra tak lulus. Pasal apa? Orang mengajar tak ambil perhatian. Akademik pun tak boleh. Ngaji agama lagi tak boleh apa. Lagi setan duduk telinga kanan, telinga kiri semua tutup kan. Mata dia buta. Bodoh 24 jam. Tambah duduk luar tu. Sajalah. Saya memang sepak lah tu selalu. Supaya rajin kan, supaya mahir dalam. Walaupun duduk di luar tu pun masjid juga tu kan. Dapat pahala itikaf tu. Dapat tu. Pasal tu masjid tu. Yang nak tahu masjid tu. Walaupun duduk luar cermin. Dan saya faham luar tu pun semua mengaji belaka. Cuma dia nak membesar suara yang power kan. Satu duduk luar. Lagipun dia tak boleh. Dia allergic dengan aircon. Saya faham. Saya sangka baik. Walaupun dalam ramai-ramai tu ada yang tak baik. Ada juga kan. Saya pun faham psikologi weh. Sajalah saya bagi katok-katok. Ambil songkit balik. Payah apa. Tapi sorry lah kalau agak terasa. Terasa pun padang muka masuklah dalam. Okey, siap. Selesai tu. Jadi nak kira retail. Jadi kalau 500 retail kali lah. Kalau 6250 2 kilo 250 gram kali dengan cuma kati tu. Kati kalau tadi kira kita cerita tadi tu gantang tau. Bila gantang itulah kati kita tak tahu. Kalau gantang 4 cupak. 4 cupak pun dalam bentuk sukatan. Kalau kati dia adalah timbangan no. Tak matching kan. Jadi kalau agak-agak tak kerti, saya pun memang tak cekap dalam bab Baghdad ni. Kalau kiraan zakat tu saya kerti lah, memang duduk dalam kepala saya tu. Tapi saya nak sebut tak kerti kalau agak susah, biar dulu. Kita ambil senang. Ada dobit senang pun depan tu. Baik. Maka dobitnya macam ni lah. Kalau tak kerti nak sebutnya ni, dia bagi kita alternatif. This is the second choice. Tadi plan A, ni plan B. Tak kerti itu ambil ni. Dobitnya tadi maksudnya catatan dia, kaedah dia nak ambil dua kolah ni macam ni. Pada tempat 4 persegi. Maksudnya dalam bentuk 4 segi. Maksudnya panjang, lebar dan tinggi dia sama. Tu bentuk apa? Cube. Cube. Bentuk cube kan. Berbentuk 3 dimensi. Cube tu. Kalau berbentuk cube 3 dimensi ni, macam ni ukuran dia. Tempat 4 persegi, satu zirok serubung. Satu zirok. Zirok tu bahasa Arab, maksud zirok hasta. Satu hasta serubung. Rubung maksudnya 1/4. Suku, a quarter. Ambil lah, telan mana-mana bahasa tu. Jadi satu hasta suku. Suku apa? Suku hasta. Cuba cam elok. Hasta kita ni adalah 2 jengkal. Boleh? Faham? Jengkal kita ni, yang anda tahu jengkal kita ni adalah 8 jari. Faham? Jadi kalau satu hasta serubung, apa maksudnya? Saya ajar tu, saya nak ajar sukatan tu. Apa? Satu hasta 4 jari. Betul tak? 4. Tak ada muh tapak tangan. Kalau tak ada pergi tapak tangan kan? Pasal saya ngaji tok guru duk ajar, dia sebut satu hasta 4 jari. Muh 4 jari. Jadi panjang, lebar, dalam. Jadi kalau cerita panjang, lebar, dalam, dapat unit apa sekarang? Isi padu lah. Panjang kali lebar, persegi. Dia luas permukaan.
Kalau 3 dimensi, dia akan dapat isi padu. Nanti ada angka 3 tu. Meter 3. Apa? Meter padu. Okey. Belajar matematik. Belajar matematik. Belajar matematik. Okey. Satu hasta 4 jari. Agak-agak berapa cm tu? Boleh menilai? Pakai alat juga. Kalau dengan sukatan tadi yang ada dalam kitab-kitab moden ni, dia tulis angka dia lebih kurang 60 cm. cm. 60 je. 60 cm. Betul tak betul balik lagi sukat. 60 cm 2 pembaris panjang kan. 60 cm ialah 24 lebih kurang 24 inci kan. 2 kaki. Kaki pun bukan kaki kita, kaki kiraan British lah. Okey, siap. Rasa saya sebut tu. Baik, kalau kira dengan 60, 60 tu lah nak pakai. Pasal sesuai dengan kita pakai metrik ni. 60 cm panjang, lebar dan dalam. Berapa isi padu dia? 60 kali 60, 6 kali 6, 36. 3600. 36 kali 6, 900 eh? 60. 36 kali 6. Lambat. 6636, simpan 6. 6 kali 3, 18. Berapa? 36 kali 6, 6 kali 3, 18. Lepas tu ada berapa tadi? 663, ada 3. 21. 21, 6, 00. Lambat matematik. Badan tak lulus. Saja saya nak usik itu. Pasal saya dah sebut ni. Tu yang ngaji sekolah kebangsaan. Kita tak diajar dengan ilmu matematik untuk buat agama. Padahal itulah kita punya kepakaran sepatutnya. Orang Islam sepatutnya orang yang pakar dengan dua kolah. Pasal apa? Matematik dalam kepala kita. Hari-harian. Tengok je bekas, siap, kira. Tak cukup 2 kolah. Tak cukup 2 kolah. Tengok air dalam baldi ni, tak cukup 2 kolah. Tak cukup 2 kolah. Tak cukup 2 kolah. Kita dah bicara dulu orang beli ikan kan, dalam baldi apa kan, celup kan. Tak cukup 2 kolah. Dia orang celup. Alert. Najis tu. Faham saya cakap apa? Kita matematik sepatutnya dengan matematik yang kita dah pakai, kiraan panjang lebar luas tu dengan 2 kolah dengan unit macam ni. Baca kita semak berapa cukup tak? Cukup tak? Kering. Tuan-tuan duk belajar panjang luas tu pai j lagi disebut depan. Kita pakai pai j lah. Ni panjang luas dengan dalam kan. Ni baru isi padu. Kira jadi kalau tu 216000 cm padu. Itulah isi padu 2 kolah. Jadi tuan-tuan kira lah kolah tuan-tuan lebar panjang macam mana. Nak kira berapa dalam dia yang ada 2 kolah. Apa kaedah dia? Kalilah dengan angka yang munasabah untuk dapat 21000 tu. 21600 tu. 21600 kan. Macam mana nak dapat? Kiralah berapa inci, berapa sentimeter. Boleh? Faham? Tak kerti ke? Panggil saya boleh jadi konsultan menguruskan hal tu. Tapi saya minta 1000 satu rumah. Untuk sukat berapa. Itu pun tak kerti. Konsultan minta lebih lagi daripada saya. Saya minta 1000 pun. Tolonglah saya sikit. Merayu ni bukan minta sedekah. Tapi orang profesional minta, ingat murah. Tuan-tuan minta kalau Cina sukat tanah, tuan-tuan minta kiblat, dia boleh tengok kiblat tau. Kata hati, dia ada ilmu tengok kiblat. Pandai pada kita lagi. Yang kerja bahagian kaji ukur tu. Pasal dia orang belajar semua kan, antara ilmu dia tengok kiblat. Apa payah dia tahu kita punya longitude latitude, untuk tengok Kaabah. Tengok longitude latitude Kaabah, apa tu? Dapat utara, dapatlah Kaabah. Apa payah? Bukan gaduh pakai Android. Android pula gelong. Lu tak betul tu. Dia boleh tengok betul. Dengan pakai matahari. Cek kira. Pasal apa? Ilmu ada kat dia. Cuma dia tak ada kelulusan agama. Dia tak boleh tunjuk kiblat. Kena panggil pejabat agama tu. 2 bulan baru naik fail. Nak tengok kiblat. Panggil saya. Saya minta 2000 dah. Saya boleh tengok kiblat. Kepayahan ni. Apa cerita ni? Cerita nak panggil konsultan. Patutnya macam ni. Apa pula konsultan? All of you must know about this. This is our religion. This is our agama. Kita masuk tandai, cukup tak cukup 2 kolah? Oh, najis. Siap. Alert, siap. Ni baru hari ni tahu. Oh, tu ke? Bubuh tu. Habis-habis tak ada. Ambil sukat je. Dah 4 segi kan. Orang dulu lurus betul lah 4 segi, dia ukur 4 segi tu. Kita ada teknologi, ada matematik lah, gunakanlah pengetahuan matematik anda. Okey, siap. Saja saya sekeh-sekeh bab-bab akademik tu pasal di sini kita nak pakai agama ni.
Dan sikit lagi sebut. Matematik tu orang putih punya ke? Weh, semua pada ulama kita lah. Pasal ulama kita lah yang mengajar prinsip ni. Nak kenal sukatan, timbangan. Nak tengok emas, perak. Tambah kita belajar buat muamalah. Emas dengan emas mesti sama, tak sama. 1 dinar. 1 dinar tuan-tuan tahu berapa? 4.25 gram. Bayang tuan-tuan, zaman dulu tu, zaman Rasulullah tu, sebelum tu lagi pun ada dah sepatu wang mai. Kalau 4.25 gram, dia tak lari 4.25 gram. Semua setiap dinar. Tuan bayang, zaman tu tak ada teknologi nak cetak, katok, cetak. Tapi dia punya gram dia sama. Semua sama. Tuan-tuan lah ni nak kira gram, 10 gram tak boleh nak agak. Kilogram tu tak boleh nak timbang. Dia orang boleh cetak 4.25 gram. 1 dinar 2.975 gram. 1 dinar tu, satu tu. Zaman tu bila? Kalau tembuh pergi zaman Rasulullah, zaman tu dah pakai dinar dan dirham. 1 dinar dan dirham tu, cetak duit tu tak ada lebih kurang tu, sama. Apa alat dia pakai? Apa penimbang dia pakai? Kita timbang kilo silap. Timbang badan apa berat pun tak betul. Sat 46, sat 45, sat 48. Muh pergi tu kan. Saja saya nak sebut apa? Fikir kan. Tak tanya ilmu matematik main mana? Mana ada orang silap kita. Dia ulama kita. Tu cuma orang putih ambil, dia pakai, dia depan, bubuh nama dia, sistem metrik, sistem British, habis semua dapat kat kita. Baghdad pun kita tak kenal. Termasuk saya. Kita dah tak jadikan Baghdad tu sebagai piawaian kita. Macam mana pun hak demo dah pakai antarabangsa tu, Islamikkan dia sikit supaya masuk ke Islam je. Tu saya ajar bentuk tu. Cuma bunyi bahasa tu kasar lah sikit. Orang umur 40 tak sampai 50 hari ni. Saya umur muda lagi, baru 20 campur 25. Tak faham tu. Jadi di umur 40 tu ada lagi rau-rau 40 hari tu. Ya, darah muda lagi lah. Muda yang tiba 40 tu. Kalau 45 nak naik atas bunda tu dia 50 lah. Nak separuh 100 lah, nak tua lah. Tapi kalau sebut 20 campur 25, muda ke? Saya sebut 20 dulu. Tak faham sudah. Nak sebut tua sikit macam mana? Umur tu berapa? Sebut ya. 55. Pasal tiba belakang 100. 100 tolak 55. Nampak tua pasal 100. Tu teknik bahasa tuan nak tunjuk muda dan tua. Tak faham sudah. Saya sebut apa tu? Saya nak ajar konsep angka tu. Konsep menurun dan menaik. Tuan-tuan nak rasa tuan-tuan muda, sebut angka kecil, itu sebut angka besar. Tuan-tuan nak rasa tua, sebut angka besar, sebut angka kecil. Tu pun tak faham tak? Mengaji matematik. Okay. Saja saya usik-usik matematik sikit. Saya nak pergi faham dua golah. Okey. Kalau agak tak bermanfaat, tuan-tuan pejam banyak tu. Padahal dia mau duduk luar, kata dia, ustaz ni merapu banyak. Ajak sikit je. Okey, sorry tuan-tuan. Baik. Dan satu hasta serubuk 1/4 ni dengan zirah anak Adam. Pada pihak panjangnya, lebarnya, dalamnya. Selesai lah tu. Tunjuk lah tu. Dan pada tempat yang bulat. Bulat pula. Macam duk kok-kok tandas apa, kok-kok duk isi air tu. Kaedah macam ni. Kaedah kitab sebut macam ni. Maka satu zirah luasnya. Apa luas ni? Yang ni mukanya. Muka ni kalau bulatan luas orang panggil apa? Satu hasta luas. Bukan luas permukaan. Dia kata mukanya. Apa tu? Apa bahasa matematik? Garis pusat. Bahasa moden sikit. Diameter. Diameter bulatan, garisan lurus melalui pusat bulatan. Itulah luas muka bulatan. Apa tu? Diameter. Jadi diameter dia satu hasta. Lagi yang ni mukanya. Dan 2 zirah setengah dalam. Dalam tu 2 zirah. Zirah dah jumpa tadi. 2 hasta setengah dalam. Lebar, bukan lebar, diameter dia 1 hasta, dalam 2,5 meter. Lagi manakala adalah luasnya manakala adalah luasnya 1 zirah. Kalau luas maksudnya diameter ni, kalau 1 zirah adalah kelilingnya 3 zirah dan 1 subuk zirah. 3 ialah 3, zirah ialah hasta 1, 3 hasta, dan 1 subuk zirah. 1 subuk, 1 ialah 1, subuk 1/7. 1/7. Jadi
Dia kata kalau sesuatu benda yang bulat, diameter dia 1 meter, ukur lilit dia, ukur keliling dia ialah 3 hasta, 1/3 hasta. Jadi asalnya disebut kalau bentuk bulat, diameter dia 1 hasta, dalam 2,5. Siap. Macam mana pun dia bagi satu kaedah ukuran sikit. Kalau diameter 1 hasta, maka dia punya ukur lilit dia ialah 3/1/7 hasta. Betul tak betul? Betul tak betul tuan-tuan kira nak? Untuk saya nak try tuan-tuan punya matematik. Ingat tak? Macam mana nak hijau ukur lilit? Nak kira ukur lilit? Tuan-tuan pakai apa? Ada pi j. Pi j kena kedua ke? 2 pi j? 2 pi j, betul? Pi apa? Lupa lah. 22/7. Budak-budak jawab. Pasal dia duduk alam sekolah. Tuan-tuan pun macam tu lah. Budak-budak tu boleh jawab. Tua habis lupa. Tak pakai langsung. Habis SPM tu jadi bodoh tu. Lost memory. Perpuluhan berapa kalau 22/7? 7 kali 3 21. Berapa? 3.14. Ini teruk betul-betul ni. Saya nak suruh kira tu. Tuan-tuan kira. 1 hasta berapa ni? Kalau 1 hasta suku. 1 hasta suku adalah 60 cm. 1 hasta apa? Nisbah. Cepat. Pasal nak suruh kira 2 pi j tu. Jadi yang ni 4, 1. Pasal serumuk 1/4. Jadi bagi 5. 60 bagi 5 apa? Untuk tengok satu bahagian. Untuk kali kali 4 apa? Slow. Macam mana pun saya bagi teknik tu sebenarnya. Kalau ada tuan-tuan otak Jepun kira lah. Tuan-tuan akan dapat jawapan tu. 3/1/7 saja. Ulama kita cekak kira kan. Tu saya kata ilmu matematik main mana? Betul tak betul tuan-tuan? You use your kepala otak, you use your handset. Kira tak? Udah saya bukan nak syarah tu. Itu pelajaran matematik. Tak betul tuan-tuan saya nak kira. Saya sebut saya kira lah. Selesai. Agak tak faham tanya lain ni. Itu pun saya nak jadi konsultan boleh. Saya jadi guru matematik lagi. Sehari tak puas hati kita lepas isyak ada whiteboard ni, ada. Sehari bagi marker tu saya tunjuk macam mana nak kira. Saya minta seorang RM5 sudah. Buat tuition matematik. Macam mana nak kira matematik? Dah buktikan dalam kitab ni ulama pakar matematik. Dia sebut bodoh-bodoh tu, tak sebut kira. Macam mana dia kira? Takkan dia congak bodoh-bodoh tu? Agak-agak. Weh, dia main pakar matematik lah. Tuan-tuan tengok, ilmu falak main mana saya? Asal usul kalau saya mengaji falak, dia daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lagi dah orang pakar falak tu. Boleh tengok bulan. Dan ni orang bagi apa tu? Sextant kan, untuk tengok mata bulan kan. Kalau pelaut dia kan, ni model lah. Yang moden tu kalau tak ada elektrik mampus tak kerti apa. Kalau dulunya dia pakai sextant. Nak tengok matahari bulan, nak tengok utara selatan tu tengok. Nak timbang. Kami mengaji alat kuno namanya Rubuk Mujayyab mengaji. Tuan-tuan tak? Nanti saya bawa minggu depan, tahun depan lah. Itu saya cas. Seorang tengok RM5 bagi saya. Saya nak tunjuk alat tu. Kami mengaji kat pondok. Mengaji. Saya mengaji dan mengajar tu. Ada anak murid yang ngaji pun. Ngaji kan? Saya tak berani nak anggur. Saya takut kena tanya. Pasal budak pondok yang ngaji memang mengaji tu. Yang mana tak boleh lah. Dia tak boleh pergi. Ngaji penin. Berlari. Padahal kan susah mana pun nak pakai alat. Nak guna benang. Tarik sini. Nak tengok. Ni waktu zuhur. Ni waktu zuhur. Ni waktu asar. Ni waktu maghrib. Pakai alat yang membentuk 1/4 perbulatan. Just a quarter from a bulatan, from a square. Boleh tengok satu dunia. Boleh tengok latitude dia. Pakai alat kuno, boleh jawab jawapan betul. Boleh challenge lagi tuan-tuan punya handset. Pasal prinsip algebra. Saya tak kata apa, saya nak tunjukkan matematik ni ulama kita pakar lah. Tu saya ngaji. Yang kita dulu kata matematik. Saya kelas sains. Kelas sains mesti matematik boleh tak? Saya ambil SPM saya kelas sains dah. Jadi saya ada matematik tambahan tau. Bila saya ngaji tu, tengok falak, saya kira balik dengan algebra. Betul. Tuan-tuan nak kerti apa saya cerita? Saya syok. Tuan-tuan dengar tu. Apa dia untuk dia cerita. Aku tak kerti apa. Nanti saya nak tunjuk alat tu. Alat RM5 tu ayat saya. Nanti saya tunjuk. Macam ni je rupanya. Macam ni. Macam mana nak ambil? You must learn about it. Then only you know.
Dan pengalaman saya tuan-tuan, ada kelas saya buka ngajar tu, mula-mula dekat 60 orang. Ngaji falak. Nak ngaji falak kan tuan? Wah, ngaji falak best. Mula-mula 50 orang. Esok lari lah tinggal 30. Sampai ujung ada 4 orang. Siapa? Mai tu banyak kelas sastra. Tak lepas matematik. Yang lepas matematik pun tak tahu mana pun. Baik tanya sekali lagi tak boleh pergi lah.